الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله. Saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi Saudara Rafizi, Menteri Digital Gobin, KSU, Menteri-Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita menyaksikan satu lonjakan baru dari sudut pemahaman dan pelaksanaan apa yang kita maksudkan dengan transformasi digital yang kita umumkan tahun lalu. Negara tidak ada pilihan. Kalau kita mau pacu pertumbuhan, bersaing dengan negara-negara lain dan menjamin Malaysia ini mampan dan berjaya, terutama bidang ekonomi dan pembangunan, maka sudut pelaksanaan digital itu sudah menjadi kritikal dan mendesak. Sebab itu saya putuskan untuk mewujudkan Kementerian Digital. Dan hari ini kita perkenalkan bangkalan, kerana seperti dijelaskan oleh saudara Rafizi sebentar tadi. Pertama, dia selaras dengan pendekatan dan dasar digital, transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan contoh telah diberikan. Bila disebut penyasaran subsidi, dia tak dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa pendekatan padu dan transformasi digital yang kita sebutkan. Ya. Kerana belanja oleh kerajaan umumnya, termasuk dalam beberapa perkiraan perbelanjaan dalam semua bidang dan kementerian, untuk membantu rakyat miskin, terutama di desa, kepedalaman, nelayan, petani, pekebun kecil, pekerja, bandar, itu mencecah sehingga 22 bilion ringgit. Dan dalam semua kajian menyatakan tidak sampai sepenuhnya kepada kumpulan sasar. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan diperkirakan dengan nilai ringgit sekarang itu mencecah hampir 80 bilion ringgit. Dan tidak mungkin Malaysia bertahan mengurus kewangan belanjawan negara kalau hal-hal ini tidak dapat diperbaiki. 80 bilion ringgit itu kalau sampai kesemuanya kepada rakyat, satu hal. Tetapi seperti yang kita tahu, 3,5 juta bukan warga negara memperoleh manfaat, yang juga tentunya kalau dikumpul semuanya mencecah lebih 10 bilion ringgit. Kemudian penyasaran subsidi tanpa pendekatan digital, termasuk padu ini terutamanya, itu akan menyebabkan golongan yang maha kaya, ada orang tidak suka istilah maha kaya ni, tak apalah itu ya, tapi golongan ini mendapat manfaat. Contohnya pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli baru ini tentang penyasaran subsidi elektrik. Elektrik itu subsidi, istilah subsidi itu sedekah, bantuan kepada orang yang memerlukan. Tetapi amalan Malaysia tahun demi tahun tak pernah tukar bahawa sedekah atau subsidi ini diberi kepada semua rakyat dan bukan warga negara. 3,5 juta bukan warga negara dan rakyat yang paling kaya dalam di Malaysia ini, yang umumnya menggunakan elektrik jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa. Maka insya-Allah dilaksanakan sudah tahun ini, dan hasilnya mengikut anjuran penjimatan lebih 4 bilion ringgit kerana subsidi tidak diberikan kepada golongan maha kaya dan subsidi
tidak diberikan kepada warga asing. Jadi kita jimat 4 bilion hanya dari segi elektrik. Sebab itu bila dibantah oleh setengah kalangan, saya tanya, yang bantah ini kamu nak pertahankan siapa? Nak pertahankan warga asing? Nak pertahankan golongan paling kaya? Kerana yang masih menerima subsidi ini 85% rakyat yang tidak terima subsidi. Bukan naik kadar, bukan naik cukai atau tarif, hanya menarik balik subsidi kepada golongan yang paling kaya. Tetapi insentif lain diteruskan. Kita mau pelaburan masuk, dan alhamdulillah sepanjang tahun lalu kita lihat peningkatan, lonjakan pelaburan sangat tinggi. Ini terkait dengan apa yang disebutkan tadi oleh saudara Rafizi, iaitu kerja ini kerja pasukan padu, Kementerian Ekonomi, DOSM, dan semua kementerian yang harus memberikan sumbangan dan kerjasama selain mampu. Pelaburan yang boleh mencecah jumlah yang begitu tinggi, 300 bilion ringgit, itu kerana peranan MITI, peranan kementerian luar, peranan kementerian lain yang memberikan penegasan keyakinan tentang dasar. Dan dasar ini termasuk transisi tenaga ataupun peralihan tenaga. Tidak boleh bergantung kepada pendekatan dan dasar lama yang disebut energy transition. Dasar mengenai digital transformation, transformasi digital yang telah kita perkenalkan dan jelaskan. Dan kemudian pelan perindustrian yang melakukan anjakan dari pendekatan lama mengikut sektor kepada mission based. Dan ini sudah dilihat oleh pelabur-pelabur. Mereka tahu pertamanya sistem politik yang kian stabil setelah Sheraton, Dubai dan segala macam. Bila sistem politik itu dianggap stabil, itu yang pertama. Yang kedua, mereka melihat dasar. Ada tidak ambil disebut clarity, penjelasan tentang dasar-dasar kita. Jadi sebab itu kebanyakan pelabur boleh datang. Kalau bidang sektor tenaga, dia baca dulu plan kita tentang transisi tenaga. Kalau tentang digital, termasuk Elon Musk baru-baru ini, Jason dari Nvidia dan Infineon, itu dia baca dulu pendekatan kita tentang transformasi digital, plan perindustrian, dan tentunya ekonomi madani. Dan ini membantu. Siapa yang persiapkan itu seluruh jentera kerajaan. Dan sebab itu di antara kebanggaan kami ialah bila kita perkenalkan umpamanya IDN, Digital National, yang dikelola oleh MIMOS dengan kerjasama jabatan-jabatan kerajaan, kemudian padu dikelola oleh Kementerian Ekonomi dengan DOSM dan mampu. Ini menunjukkan keupayaan jentera kerajaan itu yang mampu mengolah perkara baru dengan usaha mereka sendiri tanpa terlalu bergantung kepada konsultan-konsultan antarabangsa yang menyebabkan kos yang paling tinggi. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada jentera ini. Sebab itu, di antara perkara yang akan ditangani sejak awal, yang saya pengusikan bersama KSN dan JPA ialah melihat kepada prestasi pejabat awam yang begitu membanggakan. Kalau ada pun kelemahan kecil yang akan dipantau oleh SPRM, itu kerja asing. Tetapi umumnya secara menyeluruh sangat membanggakan, dan oleh itu kita memutuskan untuk menyegerakan pelaksanaan skim upah yang lebih adil dan munsabah kepada penjawat awam. Saudara harus
percaya kita tidak dapat menyegerakan awal tahun lalu kerana kita warisi kedudukan kewangan yang sangat merumitkan. Ya. Hutang negara pada masa itu masih 1.5 triliun ringgit dan defisit 5.6%. Kita alhamdulillah dengan kerjasama semua pimpinan, jemaah menteri, ketua-ketua setiausaha dan seluruh kementerian dan agensi dan sektor swasta, kita dapat kurangkan menjadi 5%. Ya. Maknanya, kalau kita ada fokus yang jelas dan komitmen iltizam untuk melaksanakan dengan baik, itqan fil amal, dengan cekap dan dengan kesungguhan, saya percaya ia boleh dilakukan. Seperti mana peluncuran padu pada hari ini. Sudah masih ingat, ini 2 Januari tahun Masihi. Maknanya semasa kebanyakan kita ambil waktu untuk cuti sedikit, ini tenaga induk di sini tak dapat cuti kerana nak menyiapkan peluncuran pada hari ini. Ya. Jadi inti saya minta supaya saudara Fizi timbang bagi cuti lebih lepas ni lah. Dengan syarat pelaksanaannya itu kemas betul-betul. Jangan cuti awal sangat. Jadi ada keistimewaannya. Ya. Kita betul, saya disebut tadi Datuk Seri Zahid dalam ucapan dia sebut tentang melabuh tirai tahun lalu, dan kita mula dengan lebih yakin tahun ini melaksanakan dasar yang kita telah umumkan. Maknanya saudara, dia menuntut kerja yang bersungguh-sungguh. Saudara, kita nak bangunkan ini bukan saja padu. Kita bangunkan ini sistem negara yang lebih canggih, yang mampu bersaing. Dia memerlukan suatu tekad yang baru. Dan jangan tolak ansur. Kerana tanpa padu, terlalu banyak ketirisan. Tanpa padu, pelaksanaan berkesan, terlalu banyak kebocoran dan penipuan. Kalau tidak ada sebab mengapa masih ada kelompok yang dianggap miskin dalam negara kita. Kalau belanja bantu orang miskin itu 22 bilion dan subsidi itu 80 bilion ringgit. There's something wrong somewhere. Pendekatan kita ini di antara kaedah untuk memperbaikinya. Dan dari segi tekad kita, saudara percayalah. Saya syukur alhamdulillah kita punyai satu pendirian dalam kerajaan perpaduan untuk jelas dengan dasar-dasar yang saya mulakan dulu dengan tata kelola dan melawan rasuah dengan bersungguh. Jadi saya ucap tahniah akan kegigihan umpamanya SPRM untuk bertindak tanpa mengira siapa. Dan alhamdulillah kita telah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi negara membangun dan negara di dunia. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri-Menteri, kamu ingat, kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini. PDRM bulan lalu mencatat satu lagi tindakan dan kejayaan, kerana kita semua bicara tentang dadah. Ratusan ribu anak-anak kita terlibat dalam dadah. Dan terpaksa belanja ratusan juta ringgit satu tahun untuk menangani masalah ini. Yang ditangkap juga puluhan ribu di kalangan penagih dan pengedar-pengedar peringkat bawah. Sukar
diambil tindakan terhadap pengedar-pengedar besar, tokoh-tokoh besar terlibat dalam data. Maka saya salute PDRM kerana telah jelajah ke Sabah dan ambil tindakan yang tegas. Jadi cerita-cerita bahawa ini yang jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan ingat. Baik, saudara. Dan saya syukur juga kerana ketegasan kita dalam satu jemaah menteri pelbagai kaum, pelbagai agama. Tapi dalam beberapa dasar utama atas nama kemanusiaan, kita tidak lagi mengikut pendekatan lama. Termasuk umpamanya bicara dengan keras menentang pencerobohan dan jenayah Zionis Israel ke atas Palestin dan Gaza. Tetapi dalam masa yang sama, saya senyap beri laluan kepada penerbangan mereka, kapal-kapal mereka melabur di sini. Dan saya terima kasih kepada Menteri Pengangkutan kerana mengingatkan saya, hal ini patut dibetulkan dan dilarang kemasukan kapal-kapal Israel ke bumi Malaysia. Ya, dia melibatkan sedikit kerugian, tapi saya percaya lebih banyak keberkatan kerana kita menunjukkan ada keyakinan dan ada sifat peri kemanusiaan. Ya, terima kasih. Saya sebut kepada saudara Anthony Loke kerana dia yang pertama mengingatkan saya apakah harus kita teruskan dengan dasar yang dibuat pada tahun 2002 dulu, iaitu membenarkan. Saya kata ini aneh. Tidak mungkin satu negara yang merdeka dan berdaulat, yang punyai peri kemanusiaan, yang benci dengan kezaliman dan pembunuhan anak-anak, boleh biarkan mereka berleluasa tanpa tindakan. Kita tidak ada kekuatan lebih dari itu, tetapi sekurang-kurangnya kita ada kesungguhan dan menunjukkan tekad untuk membetulkan keterlanjuran yang berlaku dahulu. Terima kasih kepada rakan-rakan saya dan jemaah menteri. Jadi saudara, kita luncurkan pangkalan data utama padu ini. Dengan akui penyelarasan itu perlu diteruskan, dan seperti mana ditekankan tadi, baik pulih, dipantau dengan teliti. Balas dalam mesyuarat jemaah menteri saya minta supaya KSN juga bantu pantau supaya pelaksanaan itu benar-benar dapat mencapai matlamat yang diidam-idamkan. Saudara, hari ini kita luncurkan suatu pendekatan apps yang baru, yang sangat penting. Ia bukan soal menjamin saluran subsidi itu sampai, tetapi ia menunjukkan keupayaan kita dan penyertaan masyarakat keseluruhannya. Satu perkara yang saya terlepas tadi, iaitu bila kita bicara soal transformasi digital, ini peringatan kepada saudara Gobin, ya, kerana seringkali tertinggal golongan miskin bandar, di pendalaman, di desa, kesenjangan lebih melebar. Tujuan kita mengurangkan kesenjangan. Bila pendekatan digital, kesenjangan lebih melebar. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dijemput Yang Amat Berhormat kekal berada di pentas ketika dipersilakan Dev-Dev kehormat di barisan hadapan untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas. Dan turut dijemput Yang Berbahagia Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia dan Ketua Pengarah Mampu untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dev-Dev kehormat di pentas bagi penyempurnaan peluncuran. Bagi menyempurnakan peluncuran
Pengkalan Data Utama Padu. Majlis menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan tapak tangan di atas kub dengan kiraan 3, 2, 1. Oleh itu pada hari ini kita buat keputusan yang agak penting, iaitu menyediakan atau menetapkan pembentukan Pengkalan Data Utama Padu PADU yang menggabungkan sebanyak mungkin maklumat sosioekonomi bagi setiap isi rumah yang tentunya akan membantu kerajaan dalam menggubal dasar dan juga mensasarkan subsidi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan Yang Amat Berhormat dan Dewan Kehormat bergambar di pentas seketika bersama dengan Cube Rubik's Padu. Dan dijemput wakil-wakil media untuk merakam gambar ini. Cube di pentas untuk perempuan umpama Cube Rubik's yang menggambarkan penyelesaian masalah yang bakal dibawa melalui pencarapan data. Dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dewan Kehormat kembali ke tempat duduk seketika.